Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Zulfathi Najhan dan saya berumur 14 tahun. Saya sedang belajar di College Genius Insan USIM. Hari ini saya akan membacakan surah Al-Hujurat ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiq إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Begitulah tadi bacaan surah Al-Hujurat ayat 6 dan 7 yang telah diperdengarkan oleh anak ibu adik Eka Zulfathi Najhan bin Eka Maulida Naf'an, baru berusia 14 tahun, murid asas 2 atau tingkatan 2 di College Genius Insan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke program Bincang at USIM, satu wacana ilmu hasil kerjasama TV Al-Hijrah dan USIM dalam usaha memartabatkan integrasi ilmu nakli dan akli. Bersama saya petang ini Hayati, pengarah College Genius Insan USIM. Alhamdulillah, kita bersiaran untuk minggu ke-6
pelbagai tajuk yang telah dikupas daripada Islam, sains, perubatan hinggalah kepada agenda siswa pasca COVID-19 bersama pakar-pakar dari USIM. Minggu ini satu lagi tajuk yang sangat relevan dengan kehidupan kita, iaitu keselamatan cyber dalam masyarakat dan etika digital. Maklumlah sekarang ni kita telefon bimbit kita ni menjadi teman setia berkampung kita dengan telefon bimbit ni. Macam-macam ada dalam ni. Selamat ke tidak data kita dalam tu? Sahih ke tidak berita yang kita terima dalam Facebook, Instagram tu semua kan? Jadi sebagaimana bacaan ayat Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6 yang diperdengarkan oleh adik Eka Zulfathi Najhan tadi dari College Genius Insan, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah kebenarannya supaya tidak menimbulkan musibah kepada kaum yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jelas sidang hadirin penonton sekalian, perlunya kita sentiasa mengesahkan apa juga berita yang kita terima. Jangan terus percaya, jangan terus share. Tapi untuk program petang ni silalah like dan share. Tak apa, yang ni sahih. Sila juga tulis di ruangan komen kalau ada sebarang pertanyaan. Panel kita untuk program Bincang at USIM kali ini adalah tidak lain tidak bukan Naib Chancellor USIM sendiri, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Riza Wahidin, pakar encryption atau kod kerahsiaan dan keselamatan maklumat. Apa khabar Prof? Alhamdulillah Dr. Hayati. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada petang ini dalam kesibukan Prof ya. Dan seorang lagi, seorang pakar juga, teknologis Dr. Sundresan Perumal, pakar network security atau rangkaian keselamatan maklumat dan cyber forensics. Bukan setakat CSI yang kita tengok tu ada forensik bedah manusia. Kita ada pakar cyber forensik, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi. Selamat datang Dr. Sundresan, apa khabar? Baik, salam sejahtera. Okey, bagus kita petang ini dua-dua memang pakar tentang keselamatan cyber ni yang memang dekat di hati kita. Siapa dekat sini kan memang pernah dapatkan panggilan telefon daripada scammer mana-mana yang minta nombor akaun kita lah macam-macam. Okey. So, pada petang ini kita akan mendengar penjelasan daripada kedua-dua orang pakar. Kita mulakan dengan panel pertama iaitu teknologis Dr. Sundresan Perumal. Mungkin boleh mendefinisikan dulu apa yang dimaksudkan dengan keselamatan cyber dalam masyarakat. Terutama jenayah cyber zaman-zaman pandemik ni. Silakan Doktor. Okey, terima kasih Dr. Hayati. So, bila kita cakap berkenaan dengan jenayah cyber ni merupakan satu bentuk perlakuan jenayah yang menggunakan sebarang jenis peranti elektronik seperti komputer, smartphone melalui sambungan perkhidmatan internet yang membolehkan sesebuah perlakuan jenayah dilakukan sama ada ia melibatkan seorang individu atau sekumpulan orang serta mampu menjangkaui batasan dari sesebuah negara ke negara yang lain dalam tempoh masa yang terlalu singkat dan terhad batasannya. Nampak tak betapa bahayanya jenayah cyber ni? Betul. Tanpa sepadan, betul. Tapi itulah yang kita nak tahu kan, ini mungkin Prof Datuk lebih pakar tentang hal ni. Siapa di belakang scam-scam ni? Dan kenapa berlakunya scammer ni? Silakan Datuk. Ya, selalunya scammer ni tak semestinya profesional. Dia boleh jadi sesiapa saja di kalangan kita. Sama ada seperti Dr. Sundresan sebutkan tadi, di dalam Malaysia ataupun di luar Malaysia. Ya, sebab ini merupakan satu aktiviti yang dikatakan sebagai pulangan yang tinggi, risiko yang rendah bagi scammer-scammer ni. Jadi kita perlulah berhati-hati. Sebab kalau kita tengok dalam internet pun, kita boleh belajar macam-macam cara dia ajar untuk kita menjadi hacker pun.
Betul lah tu, itu yang menakutkan ya Datuk, sebab kita pula semasa pandemik ni memang bergantung sepenuhnya kepada yalah online, belajar Ya. online, banking online. Jadi macam mana Datuk kita nak merasa selamat bila kita buat transaction ke, macam mana tu? Saya rasa ramai yang tak nampak sebenarnya ada kaitan pandemik coronavirus COVID-19 ni dengan apa yang dikatakan sebagai virus komputer tu sendiri. Kenapa agaknya kita panggil komputer virus ataupun di kalangan mereka yang profesional dipanggil malware. Ingat, jadi banyak benda yang ada berkaitan antara virus yang kita ada di luar dalam dunia nyata ni, realiti, dengan virus yang ada dalam komputer ni nanti. Jadi kalau kita lihat kepada virus yang dikaitkan dengan komputer ni, ya, dia boleh datang berbagai-bagai cara. Tapi saya nak sebutkan di sini virus yang wujud melalui scammer, iaitu melalui manusia juga. Dia bukan daripada software perisian komputer. Maknanya kalau kita sentiasa ada dalam minda kita satu kesedaran, ini juga merupakan satu virus yang ditamparkan kepada muka-muka kita ni melalui scammer-scammer ni. Mereka ni penjemar virus. Jadi kalau kita faham bahawa kita terdedah kepada virus, maka kita akan lebih berhati-hati untuk sebenar-benarnya buka website yang tak kita kenali ataupun menerima panggilan daripada mereka yang tidak dikenali. Itu yang sekali lagi lah, sebab we are too dependent sekarang ni, kita sangat bergantung kepada internet dan sebagainya. Jadi mungkin Dr. Sundaresan boleh jelaskan apa jenis-jenis scam yang kita kena berjaga-jaga ni. Okay, nak dinamakan jenis-jenis scam ni, kerana kegiatan scam dan penipuan atas talian kini semakin kreatif. Betul. Kita hampir 100% percaya dengan janji-janji manis yang diucapkan dari sisi scammer ni. Kalau online scammer ni dia konsep dia very simple. Dia berusaha membuat penampilan sebagai pegawai yang mempunyai authority serta mampu menimbulkan rasa was-was, panik dan keinginan terhadap mangsa untuk membela diri atau mengelak daripada dikenakan tindakan undang-undang. Antara modus operandi scammer yang paling famous buat masa ni, yang kerap sekali berlaku di Malaysia, ialah bank spoofing. Dia di mana menyamar sebagai pegawai bank ataupun authority spoofing kita kata, di mana dia menyamar sebagai pegawai polis atau penjawat awam. Betul. Di mana contohnya macam scammer ni dah berani berlakon dah, dia boleh jadi polis dah sekarang. Mereka secara random akan membuat panggilan. Scam ni juga dikenali sebagai Macau scam. Mengapa Macau scam? Kerana dia didalangi oleh sindiket yang berpangkalan di China. Satu zaman dulu lah. Sekarang dia orang dah change base tu dekat merata negara dah sekarang. Betul. So sebaik saja kita mendapat panggilan tu, kita akan rasa yang panggilan tu dibuat oleh memang salah seorang anggota polis. Kerana dari segi suaranya dengan gaya penampilan, pengenalan diri dia tu memang sebagai seorang polis sebenar tu. So mereka akan membuatlah panggilan ni mengatakan yang anda sedang berhadapan dengan satu kes polis yang mana anda perlu bayar sejumlah wang untuk menyelesaikan kes tersebut. So ketika itulah kita akan panik, kita jadi mangsa, kita keliru. Waktu ni lah bila mangsa akan terus membuat pindahan wang tanpa dia buat pengesahan sama ada benar ke, betul-betul ke kita terlibat dalam kes mana-mana kes polis ni. Tapi itulah kan, macam nak tanya dengan Prof, dia orang call kita tu maknanya dia dah ada maklumat tentang kita kan, dia dah ada phone number kita, dia dah tahu sedikit sebanyak bank mana yang kita gunakan. Mana dia orang dapat info macam tu?
Sebenarnya mereka tak dapat maklumat sepenuhnya. Itu sebab dia memanggil kita. Kalau dia dah dapat semuanya, dia tak perlu panggil kita. So sebagai pengguna yang kita perlu berhati-hatilah. Maknanya di sini apabila dapat satu panggilan ataupun email, maka kita kena lihat daripada mana sumbernya dan kita perlu berhati-hati. Kerana apabila memintakan suatu maklumat tambahan, itu mungkin mengkompromi sebahagian daripada data-data peribadi kita. Dari segi mana dia orang dapat, kebocoran ni sentiasa berlaku dan maklumat-maklumat boleh dibeli dalam internet sekarang. Jadi perlu berhati-hati. Itulah. Ini satu hal juga yang bagi Datuk ya. Sebab kita ni kadang-kadang kita bagilah maklumat kita kan. Kalau macam shopping online contohnya. Memang kita isi phone number betul, alamat semua betul. Adakah maklumat ini dikompromi sekarang ni? Adakah selamat saya nak bershopee lagi? Silakan. Ya, kita alhamdulillah masih selamat. Cumanya bila kita membeli sesuatu item tu, jangan beri lebih daripada apa yang sepatutnya. Okay, so dari segi online banking, shopping, alhamdulillah setakat ni selamat. Tapi dari segi keprihatinan dan kita kena berjaga-jaga. Jangan lebih memberikan maklumat selebih daripada apa yang sepatutnya. Okey. Dr. Sunderson pula nak tanya. Terima kasih banyak Datuk. Nak tanya dengan Dr. Sunderson. Kalau kita ni terdedah kepada jenayah cyber macam ini, macam mana kita nak melindungi diri kita? Ni duit cara-cara pencegahan dia. Okey, cara-cara pencegahan. Salah satunya kempen kesedaran, terlalu banyak kempen kesedaran yang berterusan dengan pelbagai kaedah dilakukan oleh pihak berkuasa. Tapi ramai juga yang kena tipu jadi mangsa sampai beribu-ribu, berjuta-juta duit hilang macam tu je. Ya. Saya rasa salah satu aspek yang paling penting ialah intelek manusia menjadi komponen yang paling penting dalam jenayah cyber ni. Di mana 95% scam atas talian ni adalah disebabkan kesilapan dan kecuaian manusia. Okay. Dan di antara salah satu elemen yang paling penting saya nak highlight di sini ialah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial telah membangunkan satu laman web untuk memastikan anda tidak tertipu apabila membuat pindahan wang kepada pihak ketiga atau pihak yang tidak dikenali seperti pembelian dalam talian. So kemudahan ini adalah satu kemudahan web untuk masyarakat untuk memastikan, mengesahkan bahawa akaun bank tu mempunyai apa-apa rekod polis yang lampau ke atau tidak. So kita boleh melawat https://semakmul.rmp.gov.my seperti yang tertera kat bawah tu. Right. So anda boleh masukkan nombor akaun scammer atau nombor akaun yang anda tak kenali dan membuat pencarian melalui web ni. So keputusan pencarian ni akan menunjukkan sama ada akaun tersebut disenarai hitamkan sebagai akaun scammer ke tak. So ini adalah salah satu sebab utama setiap mangsa scam atas talian haruslah membuat laporan kepada pihak polis dengan segera supaya tindakan pantas dapat diambil bagi menyekat MO, modus operandi yang serupa daripada terus berlaku. Masyarakat kita kena lebih peka, dia kena pergi membuat laporan tu. Itu yang penting. Right, terima kasih doktor. Sebab sekarang ini kita ni macam ada dua dunia kan. Kita ada dunia fizikal kita, lepas tu kita ada dunia maya juga. Macam kita lah selalu post dekat Facebook, kita kat mana, makan apa. Adakah maklumat-maklumat ini semua boleh digunakan terhadap kita? Macam can all this information be used against us? Macam mana Datuk sebagai pakar keselamatan cyber ni? Nasihat Datuk. So, okeylah, nasihat saya ialah jikalau maklumat yang nak dikongsikan itu tidak sensitif, ya, mungkin boleh dikongsikan sekali-sekala lah.
Tapi kalau sentiasa nak berkongsikan itu sangat bahaya juga. Sebab kadang-kadang maklumat itu boleh digunakan dalam masa hadapan terhadap kita atau individu itu sendiri. Ya, jadi kita perlu berhati-hatilah sebab dari segi mentaliti mereka di sana tu sentiasa mencari ruang dan peluang untuk eksploitasi data-data yang kita kongsikan itu. Gambar-gambar kita dan sebagainya. Berhati-hati. Boleh Datuk kalau macam gambar yang kita post kat Facebook, kita ni ialah maklumlah Facebook tu semua terdiri daripada rakan-rakan kita kan. Boleh ke macam once you sekali aja kita dah masuk situ, consider done lah. You can fall into other people's punya unwanted hands. Itulah bahayanya. Dan especially to young people terutama kepada anak-anak kita. Sebab sekarang ni bila sekolah pun PDPR memang gadget tu memang sentiasa dekat tangan, sentiasa berada dekat laptop, dan kita pun yang sebenarnya to be honest kadang-kadang kita pun tak tahu anak kita tengok apa. Apa pesanan Dr. Sundaresan kepada ibu bapa. Jangan suruh monitor Dr. Sundaresan, memang tak ada masa. Tak dapat saya monitor 5 orang anak ni. Elakkanlah diri daripada merakam dan berkongsi tentang kehidupan peribadi anda dalam social media. Kerana ini adalah antara punca yang menyebabkan anda menjadi target scammer sekarang. Dan satu lagi, masyarakat kena faham di mana pihak polis tak akan sama sekali meminta anda menjelaskan bayaran saman menari panggilan telefon. Ini kita kena faham. Betul. Mereka takkan minta bayar apa-apa lah kalau betul mereka adalah dari authority. Okey, itu dia sidang penonton sekalian. Jangan mudah tertipu. Sebab memang personally saya pun dah dapat panggilan telefon dari LHDN hari tu. Kata saya tak cukup bayar cukai. I say man, saya potong tiap-tiap bulan. Kan? Okey, jadi Datuk, Datuk pada pandangan Datuk lah, bila kita cakap tentang keselamatan cyber, orang tahu ada scam, tapi still mereka tertipu juga. Contohnya macam baru ni pelajar universiti, mahasiswa tertipu dengan Bitcoin ni. Macam mana Datuk? Orang pandai itu yang saya mula tadi Dr. Hayati. Kalau kita boleh belajar iktibar ataupun pengajaran daripada pandemic virus COVID-19 ni, ya. So di situ tiap-tiap hari masih lagi ada kes-kes yang dilaporkan melalui media massa kan. Jangkitan kes masih dalam masih kes ribuan kes lagi setiap hari lagi. Jadi mengapa ini berlaku? Maknanya sikap di kalangan masyarakat Malaysia ni, dia tahu ada virus. Tapi dia masih tak mau mengikut SOP dengan ketat. Jadi kemungkinan besar itu menjadi rumit, kes-kes ni masih tak menurun dengan cepat. Jadi bila dibawa pada kes scammer ni pun lebih kurang macam tu. Maknanya dia ada masalah dari segi jangkitan juga. Tapi individu tu tak ambil kisah. Jadi terperangkap, dijangkiti. Itulah dia. Ataupun mungkin dia rasa macam benda tu takkan berlaku pada dia. Itulah. Itu yang berlaku pada pandemik juga, takkan berlaku pada dia. Ya, betul lah. Betul. Kita selalu rasa benda tu takkan berlaku pada kita. Dr. Sundaresan, nampaknya macam doktor banyak tahu maklumat tentang Royal Malaysian Police, yang authority tentang ni. Apa lagi yang doktor boleh kongsikan untuk melindungi diri kita? Ni kira macam vaksin lah against cyber. Antara benda-benda yang paling penting dalam aspek ni, salah satunya adalah jangan terima ataupun berkomunikasi dengan orang-orang yang tak dikenali, especially di dalam media sosial, because media sosial lah punca utama di mana informasi-informasi tentang diri kita, apa yang kita buat, leak. So kita kena pastikan elemen tu diambil kira dengan a very serious manner lah. Okay, so what is your advice to the parents especially?
apa nasihat doktor dan juga Prof terhadap ibu bapa, sebab sekarang ni kita ada kumpulan yang agak muda yang terdedah dengan alam cyber ni. Apa peranan ibu bapa ni? Risau saya anak ramai ni. Silakan. Ya, kalau macam ibu bapa sayangnya tak ada anak-anak, kasih sayang tu diterjemahkan dari segi nasihat yang merupakan mereka boleh faham. Kan? Kalau kita cakap, kalau kita digigit oleh nyamuk ini, kita akan sakit, dia boleh faham. Tetapi kalau kita membagikan jangan main peranti ni, jangan main itu, jangan main ni, tapi dia tak boleh faham. Ini merupakan asas kepada perubahan sikap lah. Dan kasih sayang yang dijalinkan antara ibu bapa dengan anak-anak mereka. Itu secara ringkas. Ya, betul. Okey, so kepada para ibu bapa di luar sana ya, itu pesanan daripada Datuk NC. Kita sayang anak, sayang-sayang juga, bagi-bagi juga, tapi kena ada kawalan. Okey, kita ada soalan Datuk dan juga Dr. Sundrasen dari kita punya viewers petang ini. Okey, ada soalan daripada Saifullah, saudara Saifullah. Apakah affiliate marketing dikategorikan sebagai satu teknik scamming? Silakan Prof Datuk ataupun Dr. Sundrasen boleh menjawab affiliate marketing. Affiliate marketing ni ada dua jenis. Satu memang legit, di mana company A memang assign marketing ni legit dan marketing tu dibuat kepada masyarakat. Satu lagi, marketing tu tidak dibenarkan tapi dia dijalankan di atas nama yang legit, tapi agenda di sebaliknya adalah untuk mengambil data-data seperti buat registration, cabutan bertuah, 100 pemenang pertama akan dapat sebuah kereta. So di sinilah masyarakat kita akan mula memasukkan data-data peribadi dia, nombor IC, alamat dia. So bukan semua jenis affiliate marketing adalah scam. So kita kena faham benda ni. Pasal tu kita kena pastikan yang mana satu tu, kita kena tahu. Pasal tu saya cakap intellectual, it's very important dalam elemen ni. Fikir balik. Betul. Prof Datuk mungkin nak tambah sikit tentang affiliate marketing? Itulah, dia kembali kepada kita punya sikap. Sama ada kita lihat ini sebagai satu permintaan ataupun suatu permintaan yang rasmi ataupun yang tak ada kaitan langsung. Jadi itulah di mana-mana negara pun termasuk Malaysia, privacy matters ni adalah suatu benda yang lebih serius dari semasa sekarang ni. Datuk, kepakaran Datuk adalah encryption ataupun kod kerahsiaan ni. Mungkin Datuk boleh terangkan sedikit tentang itu? Because it sounds so interesting. Sound interesting. Okay. Okay, kalau kita kalau orang Melayu panggil scramble egg apa? Telur ancur. Telur ancur. Jadi kalau kita nak bayangkan apa ni encryption kan, kita ambil telur tu, kita pecahkan telur tu dan kita cuba masak kan, panaskan kuali dan kita nak buat scramble egg. Jadi encryption ni sebenarnya kita nak buat maklumat yang kita hantar daripada saya ke Dr. Hayati, kita kena bancur tu, scramble. Jadi Dr. Sundrasen yang cuba mendengar, dia tak boleh tahu apa yang saya beritahu Dr. Hayati. Itulah dia secara ringkas, scramble egg. Okey. Guna contoh macam ini kita senang nak faham. Scramble egg. Tapi berbalik kepada tentang keselamatan cyber sebab macam yang kita dah bincangkan selama hampir 30 minit juga Prof dan Dr. Sundrasen, kita ni memang terdedah sebab dunia kita sekarang ni sudah beralih kepada dunia cyber. Jadi vaksin yang perlu kita ada dalam diri ni, kalau boleh saya simpulkan daripada Dr. Sundrasen kata tadi, ialah intellectual. Betul tak? Kita kena fikir benda tu betul ke tidak. Berbalik juga kepada ayat Quran yang dibaca dalam surah Al-Hujurat tadi, ayat ke-6, memang Allah telah berpesan bahawa kita kena pastikan bahawa maklumat yang kita terima itu memang betul-betul sahih. Jadi rakan-rakan penonton sekalian, kalau ada soalan sila tulis di ruangan komen
Okey. Ada soalan, banyak soalan dah berderet masuk. Yang part 50 jangan cerita Okey. Ada soalan daripada NRS NAS. Sekiranya memberi sumbangan ke satu akaun akan tertera nama pemegang akaun tersebut. Tapi adakah berkemungkinan itu adalah scammer? Setahu saya ada proses tertentu untuk jadikan satu akaun itu menjadi tempat menerima sumbangan. Betul juga. Terima kasih saudari Nas. Sebab kita kan banyak sekarang ni orang susah, kehilangan ibu bapa, siapa yang mulia hatinya pergilah menderma dan sebagainya. Silakan, mungkin Datuk nak menjawab dulu. Terima kasih. Ini saya bagi Dr. Sundaresan jawab lah. Kan ada 2 panel boleh dia masing-masing je. Kalau kita tengok sumbangan ni lah yang paling open ended punya scam. Sumbangan ni benda yang paling bahaya saya tengokkan. Pasal kita kena faham pasal nombor akaun boleh dibuka atas nama siapa-siapa pun. Dalam situasi sekarang, orang tu mungkin dah meninggal dunia tapi kita pakai nama dia. Scammer sekarang pakai nama orang yang dah meninggal. Buka akaun atas nama dia dan sumbangan berlaku di atas nama dia. So itu kita kena pastikan adakah benar wujud sumbangan-sumbangan seperti begini. Kita kena pastikan banyak sumbangan sekarang. So kita kena pastikan yang mana satu tu sahih, yang mana satu tu penipuan. So itulah dia. Betul-betul. Sebab kita sekarang especially masa pandemik ni kita banyak keluarga yang kehilangan ibu bapa dan sebagainya, dan saban hari memang ada je yang akan keluar dekat kita punya wall dekat Facebook ke yang kalau ini adalah conditionnya, silalah derma dekat sini. Sebagai orang yang berhati mulia, biasanya kita takkan check pun, kan? Kita macam kesian. Jadi adakah any authoritative body ataupun ada badan yang akan check benda-benda ni kalau keluar di media sosial contohnya? Silakan. Prof ke nak pass dekat Dr. Sundaresan lagi? Dr. Sundaresan boleh continue. Advantage bos. Silakan. Kalau benda-benda sumbangan ni melalui media sosial, kebanyakannya kita dah boleh tahu dah benda tu sahih ke tak. Pasal kita dah ada somebody untuk komen benda ni penipu, ini memang tak wujud. So cepat. Kalau benda ni masuk dalam Facebook, Twitter, cepat kita dah tahu. 3-4 orang je dah start komen dah. So untuk validasikan benda-benda ni kalau melalui social media betul. Tapi kalau di tepi jalan orang datang jumpa kita, itu lain lah kan. That's a face to face. Tapi melalui online ada caranya. Jadi itulah tadi bila kita dah berbincang lebih setengah jam, kita dapati bahawa pesanan daripada Dr. Sundaresan tadi, terutama kepada para ibu bapa dan rakan-rakan, kita ni kena berhati-hati dengan cara menyemak sama ada benda tu betul ataupun tidak. Janganlah hati lembut dengar orang anak 7 orang tak ada mak ayah terus bank in. Betul tak? Okey, kita dah dapat soalan daripada viewers. Terima kasih kepada rakan-rakan penonton yang telah bertanya soalan. Jadi kita hampir sampai ke penghujung rancangan. Dalam masa 1 minit, saya beri Dr. Sundaresan dulu. Adakah pesanan kasih sayang kepada penonton kita hari ini? Silakan Doktor. Pesanan saya hanya satu sahaja. Stay safe, di mana tolong kurangkan penggunaan social media. Itu yang paling penting. Dan berfikirlah dengan menggunakan intellectual yang Tuhan bagi kat kita sebelum membuat sebarang decision. Nak to earn money memang susah. Dan nak bagi dekat scammer memang senang. Bubuk account number, bubuk amount, transfer, habis semua. Apa yang kita earn all the while.
Okey, itu saja nasihat saya. Okey, terima kasih Dr. Sunderson. Pesanan yang sangat padat. Silakan Prof, yang ni tak boleh pasing-pasing lagi dah. Okey, terima kasih Dr. Hayati. Pada para pendengar dan juga yang mengikuti rancangan ini, ada perbezaan ketara apabila kita ceritakan tentang kecurian data atau maklumat. Kalau fizikal, kalau kita punya cincin dicuri, kita tahu cincin kita dicuri. Tetapi apabila maklumat data yang kita simpan dalam telefon bimbit, komputer dan peranti kita tu, dia bila dicuri, ya, maknanya dia masih ada di situ. Dia telah disalinkan. It's being copied. Tapi it become worthless. Because now somebody else making copies of apa yang kita ada dalam kita punya peranti. Jadi berhati-hati sangat because dia tak ada tinggalkan macam trail. Kalau secara untuk kefahaman umum, benda yang kita ingat selamat tapi sebenarnya telah ditiru, telah diambil orang. Dan kita masih tengok, oh benda ni masih dengan saya. Itu perbezaan ketara. Jadi dalam keselamatan cyber ni, itu adalah antara cabaran di samping sikap dan menggunakan intelek kita untuk mengelakkan diri pada scammer, dan kita perlu juga mengambil langkah-langkah supaya jangan kita punya data-data tu dicuri tanpa diketahui. Okey. So maknanya password tu memang nak kena selalu tukar ke macam mana? Ya, elok. Sebagai satu langkah yang baik ditukar dari semasa ke semasa. Itulah. It's a very good reminder sebab honestly saya pun jangan tukar saya punya password sebab kadang-kadang tak ingat. Lepas tu takkan nak tulis pula kan? Bahaya. Okey, baiklah Datuk. Ribuan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada Naib Chancellor USIM yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizal Wahidin, pakar encryption atau kod kerahsiaan dan keselamatan maklumat, dan juga kepada teknologis Dr. Sundrisan Perumal, pakar network security atau rangkaian keselamatan maklumat dan cyber forensics, pensyarah Fakulti Sains dan Teknologi, atas penjelasan dan tips yang telah diberikan tadi. Sidang penonton sekalian, jangan lupa untuk bersama-sama lagi dalam program Bincang at USIM live di FB TV Al-Hijrah pada hari dan waktu yang sama, Khamis 3 petang. Satu lagi pesan, share link video kita hari ni. Yang ni boleh share dengan semua anak-anak, ibu ayah, pakcik, makcik, rakan WhatsApp, kejiranan dan sebagainya. Silalah like dan share juga program Bincang at USIM ini. Sehingga ke episod berikutnya, kita saksikan video klip keselamatan cyber ini. Stay safe, kita jaga kita, dan hashtag Allah jaga kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sementara itu, penggunaan mana-mana aplikasi yang merubah wajah juga dibimbangi akan mendedahkan penggunanya kepada bahaya eksploitasi identiti oleh pihak tidak bertanggungjawab. Ikuti laporan wartawan Nur Ayuni Johari. 19 Jun lalu, pihak FaceApps telah mengeluarkan kenyataan bahawa aplikasi tersebut selamat digunakan dan mematuhi Peraturan Perlindungan Data Umum GDPR yang diluluskan oleh Kesatuan Eropah. Bagaimanapun, Ketua Pegawai Maklumat CIO Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya TS Dr. Madiha Muhammad Saudi berkata, aspek keselamatan membabitkan butir peribadi iaitu wajah dan pengenalan diri perlu dititik beratkan walaupun ia sekadar hiburan di telefon pintar. Namun, ingin saya tegaskan, eksploitasi mungkin berlaku di pihak ketiga. Sebagai contoh, dalam situasi ini, pengguna memuat naik di laman-laman sosial. Macam saya maklumkan terdahulu, di Facebook, di Instagram, di TikTok. Kerana kita kena tahu, setiap hari penilai cyber sentiasa memantau semua pengguna. Mungkin di sini, antara eksploitasi yang mungkin berlaku adalah penyamaran identiti atau kecurian identiti. Identity theft ataupun impersonate identity. So ini yang kita risau. Jelasnya lagi, pengguna perlu bersikap lebih peka dan tidak ambil sikap acuh tak acuh membabitkan terma dan syarat dalam menggunakan aplikasi yang dimuat turut.
kerana setiap imej, audio, lokasi, khidmat pengesanan ringkas SMS dan pengesanan kedudukan panggilan yang telah dibenarkan untuk dikongsi akan disimpan di dalam perstoran awan atau cloud server. Seterusnya, eksploitasi yang mungkin berlaku di cloud server. Okay, storan awan di mana di situ berbagai eksploitasi boleh dilakukan berdasarkan vulnerability yang terdapat dalam server itu. Jadi satu possibilities out of face app control. Dan perlu diingat dalam terma policy itu pengguna telah memberi kebenaran kepada pemilik face app untuk membenarkan mereka menjejak masuk ke akaun pengguna di dalam laman sosial. So secara asasnya pengguna kena ingat apa yang telah dinyatakan dalam terma policy dan terma servis. Justru pengguna diingatkan agar berwaspada dalam memuat turun mana-mana aplikasi di peranti pintar mereka. Memang seronok, tapi tahukah anda sebenarnya anda sedang mendedahkan butiran peribadi kepada pihak lain di mana ia boleh mengundang pelbagai bentuk jenayah. Jadi waspada semua aplikasi yang anda muat turun di dalam telefon. Ingat, gunalah telefon pintar anda sepintar telefon itu. Laporan Nur Ayuni Johari untuk Berita Al Hijrah.